وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah yang secara azali. Allah Taala lahirkan, Allah Taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa, kita mulakan dengan surah Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah Ta'ala, berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Seri Alam, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid Warisan ADK Masjid, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bidan, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Tulisan Nurumi, muka surat 18. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya lebih kurang, belajar olehmu akan ilmu, maka bahawasanya belajar ilmu itu kebajikan, dan menuntut akan dia itu, menuntut ilmu itu ibadat, dan mudzakarah, mengulang-ulang, zikir mengulang-ulang akan dia itu, akan ilmu itu, tasbih, dan bahas daripadanya jihad, membahaskan tentang ilmu itu jihad, yakni seperti perang sabil, dan mengajar akan dia bagi orang yang tiada tahu itu sedekah. Orang miskin pun kalau ada ilmu, orang miskin harta kalau ada ilmu, dia boleh bersedekah. Macam mana? Menyampaikan ilmu kepada orang lain. Dan daripada Nabi SAW bersabda, lebih kurang mafhumnya adalah bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari dan malam 1000 rahmat, 999 bagi ulama dan bagi segala orang yang menuntut ilmu, dan rahmat yang satu bagi segala manusia yang lain daripada mereka itu, daripada ulama dan daripada orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Daripada 1000 tuan-tuan, 999 untuk ulama dan orang yang menuntut ilmu. Dan sabda Nabi SAW, al-ilmu khazainu mafatihuha as-su'alu fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'atun as-sa'ilu wal-alimu wal-mustami'u wal-muhibbu lahum. Artinya lebih kurang, ilmu itu beberapa bendaharaan. Anak kuncinya bertanya, maka tanya olehmu, maka bahawasanya diberi pahala padanya akan 4 orang. Pertama, orang yang bertanya. Kedua, orang alim. Ketiga, orang yang mendengar. Keempat, orang yang kasih, yakni suka bagi mereka itu. Suka apa? Suka orang yang bertanya, suka orang alim, suka orang mendengar. Dan kata Abi Darda, al-alimu wal-muta'allimu syarikani fil khairi wasairun nasi hamajun la khaira fihim. Artinya lebih kurang, bermula orang yang mengajar dan orang yang belajar itu bersekutu keduanya pada kebajikan, dan sekalian manusia seperti lalat atas muka binatang, tiada kebajikan pada mereka itu. Ini bukan saya dia cakap ni, Abi Darda, sahabat. Dan lagi katanya, kata Abi Darda, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an wala takunir rabi'a fatahlika. Artinya lebih kurang, jadi olehmu alim atau orang belajar atau orang mendengar, dan jangan ada kamu yang keempat, iaitu jahil, maka binasa engkau. Dan sabda Nabi SAW, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa u'tiya thawaba sab'ina siddiqan. Artinya lebih kurang, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya mengajar ia akan manusia,
diberi akan dia pahala 70 siddiq. Tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Cukuplah beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kata-kata sahabat tentang kelebihan ilmu dan ulama. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Saya nak tunaikan janji saya pernah sebut tentang suami isteri. Kalau si isteri itu cuti sembahyang, dia bukan pasal sembahyangnya, pasal nafkah batinnya tu. Jadi dalam kitab Ilmu Penuntut pada mereka yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, muka yang pertama. Muka surat 44. Ini bab apa? Haram atas orang yang haid dan nifas. Orang haid dan nifas haram buat apa? Banyaklah. Salah satunya alif, lalu dalam masjid. Ba, berpuasa. Ta, haram atas suaminya menceraikan dia. Tapi sah cuma haram. Sa, yang keempat, haram orang yang haid dan nifas. Yang keempat, bersedap-sedap atau bercumbu-cumbu di kawasan mana? Antara pusat dan lututnya. Yang perempuan lah. Sebab yang haid perempuan kan, mana lagi haid pula. Yang perempuan antara pusat dan lututnya haram bersedap-sedap atau bercumbu-cumbu. Cumbu ni cium lah. Sama ada dengan bersetubuh atau raba-raba. Setubuh apa? Setubuh masukkan kemaluan suami kepada dalam isteri, atau raba-raba antara pusat dan lutut atau sebagainya. Itu qaul mu'tamad. Itu qaul mu'tamad, pendapat yang kuat, Musa 44. Kalau yang Umi tak tahu, haram atas orang haid dan nifas. Dia punya tajuk. Dia selepas 20. Yang keempat tu Jadi qaul mu'tamad, pendapat yang kuat di kalangan ulama, bukan kata bersetubuh tu saja haram, masukkan kemaluan suami ke dalam kemaluan isteri. Raba-raba atau sebagainya antara pusat lutut tu haram. Itu qaul mu'tamad. Cepat ustaz, kawan yang lain. Sabarlah. Dah ulang 2 kali. Dah 2 kali ulang dah, nak ulang lagi ustaz. Ya, saya faham ustaz yang tu. Setengah ulama, sebahagian ulama berpendapat yang haram itu hanya bersetubuh sahaja. Masukkan kemaluan suami ke dalam kemaluan isteri, itu haram. Yang lain tidak haram. Yang lain apa ustaz? Yang lain lah. Yang penting tak masuk. Tak faham tak? Tak faham sudah. Tanyalah imam ke bila. Satu, nota kakinya, mungkin pendapat ini berpegang kepada hadis riwayat Muslim. Isna'u kulla syai'in illa nikaha. Artinya lebih kurang, boleh buat semua perkara melainkan jima'. Jima' tu setubuh lah. Setubuh tu masuk kemaluan suami ke dalam kemaluan isteri. Buat orang yang hendak bersedap-sedap dengan isterinya padahal ia sedang haid atau nifas, isterinya cuti sembahyang, kenalah ia bersandar kepada pendapat ulama ini. Pendapat lemah. Memang pendapat yang kedua tu pendapat lemah lah. Yang pertama tu kuat. Bukan kata bersetubuh, raba pun haram antara pusat ke lutut. Maka antara pusat lutut itulah yang paling nikmat kan. Jadi itu kalau pendapat yang kuat. Yang kedua, pendapat yang lemah tapi boleh diguna. Boleh Ustaz? Alhamdulillah, bolehlah. Kalau kita ada tu adalah, bolehlah maknanya. Imam siapa Ustaz tak sebut? Itu kena buka kitab besar lah. Perlu ke awak nak tahu? Betul ke awak nak tahu sangat ni siapa pendapat imam siapa ni? Ya Ustaz, saya nak tahu betul. Tahu betul kena buka kitab besar lah. Yang penting isi pendapat ulama tu dah ada lah. Ni penting, benda qaul dhaif, qaul lemah tapi penting. Pasal apa? Dah banyak yang ini apa nama ni, pengalaman memang orang kongsi kat saya kan. Jadi dia kongsi si apa nama ni, apa, suami isteri ni bila isterinya datang haid, isterinya
nolak lah, tak boleh lah, isteri pegang kaul muktamad. Entah kan tahu ke tidak ada kaul kedua tu ke tak tahulah, tahu ke tak tahu kan. Tapi kalau tahu kaul ada pendapat yang kedua, tapi dia nak pegang di kaul muktamad, dah rezeki awak lah. Kalau nak awak carilah isteri lain. Ustaz memang menggalakkan, dah isteri awak pegang kaul muktamad, tak, awak pula tak boleh. Isteri awak pula kalau cuti sembahyang paling kurang haid 1 hari 1 malam, paling lama haid 15 hari 15 malam. Kalau pegang kaul muktamad tu 15 hari 15 malam tu. Ya. Baik. Ya bagus kalau saya pegang bukan kaul muktamad. Alhamdulillah. Bagus. Bukan semua orang macam yang pegang kaul kedua ni kan. Ada juga yang kuat pegang kaul muktamad, bagus. Alhamdulillah. Memang bagus, nama pun kaul muktamad, kaul yang dipegangi, yang diperpegangi, yang kuat, pendapat yang kuat. Andai kata tak kuat, maka peganglah kaul yang kedua. Kaul yang kedua. Apa kaul yang kedua tu? Yang haram itu bersetubuh sahaja. Setubuh tu apa? Memasukkan kemaluan suami ke dalam kemaluan isteri. Tapi yang belakang tak boleh, belakang tetap haram. Apa-apa pun belakang tetap haram. Yang haram tu apa? Kena sebut juga ni detail. Masukkan kemaluan suami ke dalam dubur atau punggung isteri, itu haram. Haid ke tak haid tetap haram. Yang depan ni pula, kemaluan isteri yang depan ni haram kalau haid. Kalau anda kata lah ustaz, saya dari belakang tapi bukan masuk belakang, tapi tak masuk depan, tak masuk belakang pun tak masuk, terpulang lah. Dia macam cakap pun pandai-pandai lah. Try sendiri lah, buat eksperimen sendiri. Yang penting jangan masuk. Sekalipun haram atas orang haid dan nifas itu berpuasa, dia dah masuk bab puasa lah. Dia pendek je tu ayat dia, satu je ayat dia tu. Setengah ulama berpendapat yang haram itu hanya bersetubuh sahaja, yang lain dia tidak haram. Tapi kalau satu ayat ni tak tahu, jadi bercerai, cerai kan. Ini memang apa, pengalaman itu. Orang tak ada ilmu, nak kahwin tapi ilmu bab kahwin tak ada. Saya ada kursus kahwin. Kursus kahwin bukan semua nak masuk dalam 3 hari itu cukup. Saya dah seorang agama. Ya bagus, Alhamdulillah. Kalau ingat semua yang buat munakahat tu, ataupun ada atau tak ada lah dalam kitab, saya pun tak nyemak balik kan. Dulu masa seorang agama saya lupa kan. Saya dapat ada munakahat. Bab ni ada tak? Tak pasti ya, semak lah. Bagus kalau ada, bagus lah. Bagus kalau ada dan ingat. Sebab tu penting itu ulang kaji. Idamah Penuntut ni kitabnya simple, tapi ada bab-bab tu kalau kita tak ulang kaji, lupa kan, jadi masalah. Baik. Bagi satu, Idamah Penuntut ni kitab Melayu, bahasa pun agak moden, tapi ambilannya tu satu Matla'ul Badruin, kitab Melayu tebal. Yang kedua Bujarimi Kena Baijuri. Tu dua kitab Arab. Ini kitab Baijuri, kitab Bujarimi Kena. Ini dua kitab masyhur bab ilmu fikih mazhab Syafi'i. Kalau pergi pondok pesantren madrasah, awak belajar tak kitab Baijuri, Bujarimi Kena? Masya-Allah, saya belum belajar lagi. Nanti akan belajar. Kalau budak yang baru masuk madrasah lah, itu yang nak belajarnya tu dah tahun ke-4 ke-5 baru masuk madrasah, mana terus belajar ni. Mana kita besar lah, besar. Dah cukup tertunai saya lupa je ni, teringat bawa baca lah. Dah ada lagi ke tidak yang saya tak tunaikan, lupa dah. Jadi apa nama ni, teruskanlah itu ulang kaji ya. Baik, kita sambung pembacaan kitab Hidayatus Salikin bagi Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, yang Jawi Pesawat 173, Rumi 169.
Adapun perut itu, maka engkau pelihara akan dia daripada memakan yang haram dan yang syubhat. Yang haram yang jelas haram lah. Yang syubhat, yang haram ni pun kena belajar juga, ulang kaji balik. Ulang kaji balik. Ulang kaji satu, dalami. Contoh satu lah. Ni kontroversi tapi terpaksa cakap ilmu nak sampaikan. Budulilah Ustaz Aibi seorang dia cakap haram, yang lain semua boleh. Budulilah, saya kena sampaikan. Belangkas. Apa hukum makan belangkas? Bukan telur belangkas ni, makan belangkasnya lah. Dalam kitab Sabilul Muhtadin, tak apa pula, tak apalah. Ada ya? Kejap. Tuan-tuan dah biasa kitab kan, Ustaz, kitab ada Ustaz, buka Ustaz. InsyaAllah. Tak, Ustaz cakap je, entah-entah tak ada. Scam. Ni TV ni ada tuan-tuan, kalau ada HDMI boleh pasang, saya pasang. Biasa TV, smart TV ni ada wayar HDMI ni kan. Apa ni? Ada port dia, saya ada wayarnya. Dekat, apa nama ni? Masjid Taman Sri Pulai Perdana dengan Masjid Kopok. TV ada, orangnya cocok ni. Ni ada port, apa HDMI tak? Port, cocok wayar HDMI ada, TV. Ada kan? Biasa ada lah. Apa, kalau tak ada memang, apa nama ni, bukan smart TV nama dia. Tak smart. Lagi satu tuan-tuan boleh tengok. Tapi dongak sikit lah. Balik tu sakit tengkuk. Baik. Kitab Sabilul Muhtadin 256 ke surat 256. Kitabul At'amah atau At'imah 256, juzuk yang kedua, surat 256. Saya nak fokus pada apa nama ni, belangkas dia lah. Nombor tu ada? Belangkas. Ada boleh? Buat apa? Buat makanan ni? Buat nasi ni tu. Tak apa, 2-3 kitab. Binatang darat, burung-burung darat. Ni apa, burung. Mana Imam carikan, saya untuk bacakan yang ni ya. Baik, Sabilul Muhtadin juzuk 2 muka surat 257. 1, 2, 3, 4 baris dari pihak atas. Dan haram sekalian haiwan yang hidup di dalam air dan di darat, yang hidup di dalam air dan di darat, dua-dua alam, seperti penyu dan bidawang dan biuku, dia macam kura-kura juga, dan kura-kura, dia adik-adik kura-kura tu kan. Dan bilangkas, itu bilangkas tak? Ini bahasa dia dah Banjar Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang Banjarmasin. Bilangkas, belangkas lah, Malaysia sebut belangkas. Difdah artinya katak, haram. Itu je saya nak baca. Alah, pendek je, ya pendek. Tapi tak tahu siap ada restoran. Tak maaf kalau sini ada restoran. Saya pernah ngajar kat satu masjid tu. Satu masjid tu sebelah ni, bukan sebelah lah, maknanya tak jauh daripada situ. Kalau kuliah ni dengar, saya baca tu haram belangkas di restoran itu. Ya. Masuk lagi juga. Ada Ustaz, ramai dah. Dia bukan kira ramai kita sikit. Dia bukan kira. Tapi ada orang cakap, Ustaz, kita bukan makan dia punya badan Ustaz, makan telur dia. Kalau betul makan telurnya sahaja, apa nama ni, syarat telur semua binatang yang halal dimakan atau haram dimakan, telurnya halal dimakan kecuali mudarat.
Contoh telur ular. Kalau telur ular tu tak mudarat, boleh makan. Kalau mudarat Ustaz, tak tahu, test dulu lah. Kan? Mana saya tahu, saya tak test. Itu cerita telur. Jadi kalau dia makan telur belangkas saja, tengoklah. Kalau tak ada mudarat, halal. Tapi kalau makan isi belangkas, badan belangkas tu, belangkas bukan ada dia punya ni sangat kan, cengkerang macam banyak. Kaki dia ke apa dia makan kan, bukan telur, tu haram. Ada itu sikitnya, saya nak sikit je. Maka nak ulang kaji lah, nanti buat ilmu fikih kan. Ilmu fikih tu kan. Minta apa nama Ustaz siapa, Syahril ke siapa kan, ulang kaji. Ada tak kita menuntut? Ada. Di darat ni, darat banyak. Baik. Adapun perut itu masuk balik ilmu apa nama tasawuf. Itu sebab tauhid, fikih, tasawuf, dia tiga-tiga ni wajib. Sebab dia berkait tu. Kait. Adapun perut itu, cuba bayangkan belajar tasawuf tapi tak belajar fikih. Nak jaga perut, jangan makan makanan haram, tak tahu. Makanan yang haram tak tahu. Ni kita nak bertasawuf ni, nak bertasawuf. Makanan haram tak tahu apa. Kalau tak tahu, nanti termakan. Mungkin kita tak beli orang belanja. Jom lah ni, Syekh, jom Syekh. Dia tanya masak ke? Tanya masak habis. Kalau Ustaz, kita restoran tu memang ada jual Ustaz. Kita makan lain. Yalah, kita doa supaya dia tak kena kuali yang sama lah. Macam lain tu Ustaz, pergi cari sendiri. Itulah. Mudah-mudahan dia ampun lah. Kan? Cubalah Ustaz, tengok Ustaz kan ada kitab Fiqh ala Madhabil Arba'ah. Nantilah tunggu saya free. Sekolah bukannya free sangat kan. Banyak kerja nak buat. Buku budak nak nanda, nak buat persediaan mengajar lagi. Ya Allah. Cikgu dah macam apa kerja banyak betul. Ingat balik rumah dah tak ada kerja. Kerja rumah lagi banyak daripada masjid. Baik, jadi kena belajar tauhid, fikih, tasawuf. Adapun perut itu maka kau peliharakan dia daripada memakan makanan yang haram dan syubhat. Yang halal haram kena tahu, yang syubhat pun kena tahu juga. Maka engkau sungguh-sungguh atas menuntut yang halal. Kerana sabda Nabi SAW, talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Artinya lebih kurang menuntut yang halal itu fardu, wajib atas tiap-tiap orang yang Islam. Tapi taklah disuruh apa nama ni kita menyiasat restoran tu. Maksudnya kalau memang ada menunya belangkas, tu dah memang jelas lah. Kalau dia menunya yang halal, tak ada belangkas, contohnya ayam ke ikan ke, tapi cara ni kita tak tahu Ustaz. Kita kena siasat ni disembelih ke tak, kita tak disuruh siasat. Tapi kalau dah tahu cara sembelihnya salah ataupun tak sembelih, maka haramlah kita makan. Tapi kalau kita tak tahu, kita tak diwajibkan bertanya. Saya nak nasi ayam, cuma nak tanya ayam sembelih tak? Tak perlu. Tak perlu. Tak disuruh. Ini ilmu tasawuf ni, saya belajar tasawuf. Saidin suruh, tak ada, saya tak suruh. Tak ada. Kalau makan luar lah, tak disuruh tanya. Tapi kalau anda kata ternampak, kembang beli air nampak, kan? Contohnya cara dia masak atau cara dia sediakan makanan. Maka kalau sembelihnya salah, contoh sembelih salah pun kena tahu juga. Awak jangan tuduh-tuduh sembelih salah. Macam mana sembelih salah? Contoh dia sembelih ayam ni, kalau kampung biasa, tonton biasa pernah lah tengok kan, lepas sembelih ayam tu dia terbang-terbang lagi. Dia bukan sebab sembelih tak, dia terbang lagi. Jadi kalau kat bandar ni terbang-terbang dah meranyap pula. Jadi macam mana sediakan tong. Betul lah tu, okey lah, dia tak lagi lah, dia terbang gitu je lah kan. Kalau siku lah tak ada masalah. Kalau beratus siku,
Yang atas mungkin boleh terbang lagi, yang bawah tak terbang macam mana? Tak boleh. Mati lemas. Mati lemas tak bernafas ataupun mati tertindih. Jadi matinya bukan kerana sembelih. Itu salah satu cara lah. Saya tak tuduh ni contoh. Saya tak tuduh mana-mana restoran minta maaf kalau restoran yang dengar ni, saya tak tuduh. Itu cara yang salah, bukan saya tuduh, tak. Baik. Maka engkau sungguh-sungguh atas menuntut yang halal kerana sabda Nabi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fal halalu kathirun wa laysa 'alaika an tatayaqqana bawatina al-umuri fa 'alaika an tahtariza mimma ta'lamu annahu haramun aw tadunnu annahu haramun dhannan yahsulu min alamatin najizatin makrunatin bil mali. Artinya lebih kurang, maka yang halal itu banyak. Yang halal itu banyak, carilah yang halal. Tak juga. Saya dah bosan lah makan ayam, bosan makan ikan, bosan pula. Kalau bosan makan nasi, nak makan roti tu tak apa lagi. Dah tak nak makan ayam, makan ikan, nak makan buaya, nak makan yang pelik-pelik kan. Maka yang halal itu banyak. Ambil yang halal. Dan tiada lazim atasmu bahawa engkau yakin pada batin suatu itu akan halalnya, tetapi lazim atasmu bahawa engkau peliharakan daripada barang yang engkau ketahui bahawasanya adalah ia haram, atau engkau sangka bahawa adalah ia haram dengan sangka yang hasil ia daripada alamat tanda lah yang nyata pada ketika itu yang berserta dengan harta itu. Jadi kena belajar lah mana yang halal, mana yang haram. Asalnya semuanya halal kecuali ada dalil Quran hadis mengatakan haram. Jadi kena belajar lah, ada tak makanan yang dikatakan haram tu ada. Darat lain, air lain, yang terbang lain. Adapun yang yakin diketahui akan halalnya itu iaitu amat banyak. Yang confirm halal tu banyak. Dan setengah daripadanya, sebahagian daripadanya itu harta yang diambil daripada kafir harbi. Ini cerita harta. Kita kerja dengan orang bukan Islam. Barang apa jalannya yang dapat engkau ambil daripadanya, maka itu halal. Halal. Apalah kerja dengan orang bukan Islam? Halal. Sahabat, dalil sahabat Rasulullah SAW pernah bekerja dengan orang bukan Islam. Kerja apa? Kalau tak silap ambil air kat perigi, kalau tak silap dapat upah kurma. Makanan terus kurma. Itu makanan memang terus makan tu. Kita duit tu boleh pelbagai lagi. Makanan boleh. Ni saya kerja dengan orang Islam, duit ni saya tak nak buat makan. Tapi nak buat apa? Buat lain pun haram juga kalau haram. Ini ceritanya halal. Malah kadang kerja dengan orang Islam lagi banyak, lagi besar gaji. Kadang-kadang selalu. Ini bukan hidup sendirilah, orang lain bukan tidak. Ini saya sendirilah. Tetapi jika ada sesuatu yang diambil daripada kafir harbi itu dengan diperang daripada raja, maka itu tiada halal. Tapi kalau kita tahu duit tu daripada haram, orang bukan Islam tu daripada harta yang haram, maka haramlah kita ambil. Ni kita pun tak disuruh siasat. Interview. Jangan pula dah belajar tasawuf interview dah ditanya, saya nak tanya, ni syarikat ini sumber duit di mana? Halal ke tak? Jangan. Nanti jadi orang pertama di shortlistkan tu, sab atau nama terus. Tak disuruh, tak disuruh siasat. Andai kata tahu, katalah dia kerja kat syarikat tu accountant, dapat kerja accountant. Mula-mula tak tahu kan. Sekali ini daripada jual kirang arak ni masuk juga sahab. Kirang arak yang ini, kirang tu, ini kirang ni, ini duit daripada sumber. Itu dah tahu haram lah. Tapi kalau ada dua sumber, satu halal satu haram, kita boleh selamat lagi. Ni panduan hidup. Panduan hidup ni.
Kalau yang baru nak kerja atau yang dah kerja lah, dia tahu syarikat majikan dia tu, sumber kewangan syarikat dia tu ada dua, satu yang halal, satu yang haram. Contoh, boleh lagi kita niatkan, ya Allah gaji aku niatkan yang sumber daripada yang halal, boleh lagi. Boleh lagi. Tapi kalau memang kita tahu sumbernya memang semua yang haram semua, itu dah tak boleh lah. Itu dah tak boleh. Ustaz, kerja bukan senang Ustaz. Mudah-mudahan adalah rezeki lain, insyaAllah dipermudahkan. Awak mempertahankan yang halal ni, orang yang cari yang haram pun dapat rezeki, takkan yang cari yang halal Allah Ta'ala tak bagi rezeki kan? InsyaAllah dapat. Kadang kena bagi semangat sikit, tak letak kan nanti lemah semangat kan. Tetapi jika ada sesuatu yang diambil dari kafir harbi itu dan diperang daripada raja, maka itu tiada halal, melainkan kemudian daripada keluarkan akan humus 1/5. Jadi kalau campur tu kita boleh niat lagi, ada bahagian yang halal. Dan lagi halal barang yang dapat daripada perburuan, dan yang dapat daripada mengambil kayu di hutan, ambil upah, dan yang diambil daripada gali-galian, dan harta yang dapat daripada pusaka, dan harta yang dapat daripada berniaga. Ni cerita pasal pusaka. Saya dekat kampung Senaram Baru, yang memang penuntut juzuk 3 bab pusaka lah. Pusaka ni satu pelajaran daripada faraid. Bahagian orang tu kalau dah ditetapkan itulah, dia tak ada kira, Ustaz dia dulu tak jaga ni arwah ni, tak jaga Ustaz, buang Ustaz, dah meninggal ni baru datang Ustaz, tak harta. Itu hak dia. Antara kalau dia punya akhlak dengan si mati tu, antara dia orang tak ada dengan si mati lah. Saya tak perhati tu Ustaz, kenapa dia banyak saya yang tolong arwah Ustaz sampai meninggal Ustaz. Dia tak kira. Tu satu perkara dalam faraid itu, hati kena redha. Memang kena redha. Kalau tak bergaduh. Ada satu tempat tu saya ngajar, Ustaz tolong buka faraid. Masa saya ngajar apa tak ingat, tauhid. Ustaz buka faraid Ustaz sebulan. Kenapa? Gaduh ni Ustaz di kampung. Kenapa? Ni dah generasi ketiga. Sebut generasi ketiga macam dah tahulah. Dia dah generasi ketiga ni Ustaz. Generasi ketiga dia dah mula ni Ustaz. Dah mula ni masing-masing. Satu lagi nak kena jujur. Ni orang ni ada ke tak ada ni waris-waris ni. Jangan disenyapkan. Dia meninggal dia tak beritahu, saya senyap. Beritahu. Jadi bila nak pembagian harta, orang ni tak ada, saya je yang ada waris. Habis. Itu pun satu juga kan. Tu apa nama, fikih. Dah belajar fikih, kena belajar tasawuf juga hati tu. Fikih tu, faraid tu fikih lah. Dah belajar fikih tu, kena tasawuf, kena belajar juga. Hati kena jaga, redha. Ada insyaAllah ada rezeki lain. Contoh kita yang jaga arwah apa semua, tiba-tiba yang tak jaga tu, yang buang tu, yang putus saudara, yang berpatah arang tu semua tu, sambung balik arangnya. Dah meninggal, arangnya sambung balik. Konon-konon lah berpatah arang bagai. Tapi memang hak dia, arang tu kembali arang. Dah hancur lebu arangnya, boleh sambung balik tu. Kerana harta, kerana faraid. Tapi bab faraid tu dia belajar pula tu. Bab tasawuf mungkin dia kurang belajar. Adab dengan ibu bapa, adab dengan anak. Kadang yang meninggal bukan mak bapak aja, anak, kan. Jadi kena jaga hati. Dan harta yang dapat daripada berniaga, dan harta yang dapat daripada berbendang, tanam padi dan bertanam tanaman, dan harta yang dapat daripada zakat dan sedekah dan hadiah, dan harta pemberian orang dan barang sebagainya. Halal lah. Adapun yang yakin diketahui akan haramnya itu, memang dah confirm tahu haram, maka iaitu nyata seperti daging babi dan anjing dan sekalian binatang yang haram, dan bangkai. Nyata yakin tu kalau kita belajar ulang kaji.
dan bangkai dan harta yang dapat daripada mencuri dan merampas, ya, dan barang sebagainya, dan harta riba. Ulang lagi bab riba. Ya tak? Ulang lagi bab riba. Pinjam juzuk 2, minta maaf lah, kita orang menuntut juzuk 2 punya. Boleh? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Harta riba. Dah sebut banyak kali rasa kan? Tak apa, sebut lagi. Ustaz beli beza tu, Ustaz punya beza tu Ustaz beli cash ke? Tak. Saya tengok Ustaz pun tahu tak beli cash ni. Tak mampu beli cash. Ya tak? Jadi Ustaz loan kan? Yelah loan lah. Loan tu Ustaz, interest tu, itu riba lah Ustaz. Ustaz ngajar-ngajar ni haram harta riba, Ustaz pun riba juga. Contoh pandai pula tu. Contoh kan, ini buka kitab Jenama Penuntut penggal kedua, itu bab muamalat, bab riba, haram riba. Dalam bab riba ini, antaranya yang tak dapat dielak sekarang ni loan lah. Kita punya interest pada loan, bukan loan tu haram, interest pada loan tu. Interest tu bahasa Inggeris, bahasa Melayunya bunga atau faedah, atau macam-macam lah nama dia tu kan. Jadi itu maknanya kita pinjam, contoh beza tu harga 40,000, saya buat loan kereta 9 tahun, kalau dia jazah 10 tahun, itu bayarnya hasil last kali belanjanya tu bukan 40,000 jadinya 80, campur interest lah. Jadi yang 40 lagi tu, itulah ribanya lebih. Pinjam dengan bank 40, bayar balik 80. Jadi apa nama ni, 40,000 dia punya riba tu bukan sikit Ustaz. Ustaz ingat sikit Ustaz gitu. Jadi macam mana cara nak melepaskan? Yang pertama, dia beli cash. Ya, orang macam saya ni macam mana bila nak dapat keretanya tu, kalau nak kumpul duit, dah terkumpul duitnya, kereta beza dah tak ada zaman tu. Ataupun kalau ada pun dah di renew, harganya dah bukan 40,000, dah jadi 80,000. Dah sampai bila-bila lah tak beli kan. Alah Ustaz, tak naik kereta kan boleh hidup Ustaz? Ya, memang boleh hidup, tapi susah lah sikit. Susah lah sikit kalau hujan tu kan. Ni saya dah tak bagi naik motor, pasal dah banyak sangat kemalangan kan motor. Jadi apa nama ni, kereta lah kan. Jadi apa nama ni, macam mana cara ngelak cepat sikit Ustaz? Baik, dalam kitab Jenama Penuntut juz 2 cara nak ngelak tadi, kita niatkan interest tu tadi hadiah atau hibah. Hibah ni pemberian semata-mata, tak ada sebab apa-apa, saja-saja bagi. Yang kedua hadiah. Hadiah niat nak menggembirakan orang yang kita beri. Perlu tak kita sebut dengan bank tu? Tak perlu. Kalau nak cakap juga, siap sedialah bertanya apa semua tu kan. Kalau tak cakap pun tak apa, kita niatkan. Ustaz baru cakap, Ustaz saya belum dah habis bayar lah. Ya Allah, aku niatkan apa yang aku interest kemarin tu, aku niatkan hibah atau hadiah. Ya Allah, mudah-mudahan diterima lah. Yang akan datang ke, yang dah lepas ke, kita niatkan lah. Itu cara nak ngelakkan riba. Kalau dapat beli cash lagi bagus, alhamdulillah. Dan arah dan harganya dan barang sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah kadar ni beberapa perkara, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.